Di antara ciri mukjizat Al-Quran ialah isi kandung Al-Quran tetap terpelihara sehingga sekarang. Ini dijanjikan sendiri oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9 berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahawa Allah SWT sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah SWT sendiri yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga keaslian Al-Quran. Mungkin ada ramai yang tertanya-tanya, bagaimana Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, dalam jangka masa yang lama, sudah 1400 tahun, masih lagi terjaga isi kandungnya hingga sekarang. Berbanding dengan kitab-kitab wahyu yang lain yang telah banyak pun diubah-ubah ataupun dipesongkan, namun Al-Quran tetap terjaga. Kita perhatikan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad peringkat demi peringkat selama 23 tahun. So, peringkat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah menjaga Al-Quran dengan Allah menjadikan ramai di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Apabila Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat dan ramai para sahabat yang menghafal Al-Quran. Namun demikian, di kalangan para sahabat yang hafal Quran ini, ada 7 orang di kalangan mereka yang pakar dalam bidang qiraat Al-Quran. Antaranya ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda dan Abu Musa Al-Ash'ari. Dan di kala ini, sandaran hafal Quran, penjagaan Al-Quran banyak bergantung kepada hafalan Quran, walaupun ada di kalangan para sahabat yang menulis wahyu. Di antara penulis-penulis wahyu ialah 4 orang khulafa ar-rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian Zaid bin Thabit, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid dan juga Thabit bin Qais. So, ini peringkat pertama zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Al-Quran lebih banyak bergantung kepada hafalan para sahabat. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Dan di zaman Abu Bakar berlakunya peperangan yang dinamakan peperangan Yamamah menentang golongan Riddah. Golongan Riddah ini diketuai oleh Musailamatul Kazzab. Berlaku peperangan di suatu tempat bernama Yamamah. Sebab itulah dikenali sebagai peperangan Yamamah. Dalam peperangan ini, lebih kurang 500 hingga 600 para sahabat yang menghafal Al-Quran mati terbunuh, mati syahid. Timbul kebimbangan pada diri Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa dengan kematian para hufaz ini, makin lama makin kurang para hufaz yang ada di muka bumi ini. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan pada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dan dibukukan. Pada peringkat awal, Abu Bakar agak reluctant, agak bimbang sebab Nabi tak lakukan demikian. Namun setelah beliau tenang, yakin dengan hujah Sayyidina Umar, setuju untuk Al-Quran ini dibukukan. Lalu Abu Bakar meminta Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua, mengumpulkan Al-Quran yang telah ditulis di pelepah-pelepah tamar, di kulit-kulit binatang dan sebagainya, dan juga dikumpulkan para sahabat yang hafal Quran untuk dibukukan, ditulis dalam satu buku ikut turutan seperti mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas sebanyak 114 surah. Dan Zaid bin Thabit berjaya mengumpulkan seluruh Al-Quran ini dan dibukukan. Dan Quran ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Apabila Abu Bakar wafat, Umar Al-Khattab menjadi khalifah yang kedua. Mushaf ini disimpan di tangan Sayyidina Umar.
Kemudian apabila Umar wafat, Sayyidina Uthman dilantik menjadi khalifah. Dan mushaf ini disimpan di tangan Hafsah yang merupakan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga anak Presiden Umar. Namun di zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan, Islam terus berkembang sehingga Islam menguasai 2/3 dunia ini. Dan berlaku peperangan yang besar di zaman ini, antaranya peperangan Azerbaijan dan peperangan Yamamah. Ketika mana Islam mula berkembang di luar, para sahabat melihat ada di kalangan mereka yang membaca Al-Quran mengikut dialek bahasa mereka. Mudah untuk kita fahami dalam bahasa Melayu ini, kita banyak dialek. Mungkin kalau tuan-tuan yang tinggal di Semenanjung mendengar orang Sabah, orang Sarawak bercakap bahasa Sarawak, Melayu Sarawak ataupun Melayu Sabah, kita agak kurang faham. Ataupun mereka yang tinggal di Johor mendengar orang Kelantan bercakap dengan dialek Kelantan, kita sukar faham. Semuanya adalah bahasa Melayu tapi dialek yang berbeza. Dialek Sabah, dialek Sarawak, dialek Terengganu, dialek Kelantan, dialek Kedah dan sebagainya. Demikian juga dalam bahasa Arab. Jadi ada di kalangan mereka, para sahabat dan juga para tabi'in ketika itu yang membaca Al-Quran mengikut dialek bahasa mereka. Kebimbangan ini timbul sebab sebahagian dialek ini tidak diturunkan ikut seperti mana yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas peperangan Armenia dan Azerbaijan, sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman bertemu dengan Khalifah Uthman bin Affan mencadangkan agar ditulis kembali Al-Quran dan dibukukan kemudian disebarkan kepada orang ramai supaya umat Islam tidak berpecah dengan perbezaan dialek yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Uthman setuju dengan cadangan ini, meminta sekali lagi Zaid untuk mengetuai para sahabat mengumpulkan Al-Quran dan meminta Hafsah untuk menghantar Al-Quran yang telah dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sekiranya ada percanggahan kiraat, Sayyidina Uthman berpesan pada Zaid bin Thabit agar mengikut lahjah Quraisy sebab Al-Quran diturunkan dalam lahjah Quraisy walaupun ada kiraat yang berbeza. Kemudian Zaid bin Thabit pun mengumpulkan Al-Quran. Ditulis mula dalam 6 naskah dan satu naskah ini disimpan oleh Sayyidina Uthman sendiri, kemudian satu naskah dihantar ke Mekah, dihantar ke Kufah, Basrah, Damsyik dan juga Madinah. Dengan cara ini Al-Quran dapat terjaga di zaman Sayyidina Khalifah Uthman ibn Affan. Setelah timbulnya perbezaan bacaan mengikut dialek masing-masing. Tetapi Sayyidina Uthman berjaya mengengkang perkara ini dengan dibukukan ikut Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kiraat yang berbeza-beza tetapi kiraat yang sahih. Selepas wafatnya Sayyidina Uthman AS, Al-Quran telah pun sedia dibukukan. Kemudian pada peringkat yang keempat, di kali ini ramai para umat Islam ataupun umat Islam yang menghafal Al-Quran dan juga Quran terus dibukukan dan disebarkan seluruh dunia. Jadi peringkat yang keempat ni timbulnya ramai umat Islam seluruh dunia yang menghafal Al-Quran. Sidang pendengar sekalian, Al-Quran satu-satunya kitab yang dihafal oleh orang ramai dengan jumlah yang begitu ramai, kulit ke kulit, huruf ke huruf. Tidak ada satu buku pun yang dihafal begitu ramai oleh manusia seluruh dunia ini melebihi Al-Quran. Ya, ada di kalangan para ulama yang menghafal kitab-kitab hadis, tapi bilangan mereka tidak seramai mereka yang menghafal Al-Quran. Sebab itulah Dr. Gary Miller teruja apabila melihat kehebatan Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran tidak ada percanggahan di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain dan terus terjaga. Berbanding dengan pengalaman beliau dalam mengkaji Bible di mana adanya percanggahan di sana sini. Demikian juga apa yang berlaku pada Yusuf St. Sebelum beliau memeluk agama Islam, nama beliau Yusuf St. Ketika beliau sedang berdebat dengan seorang Muslim yang bernama Abdullah pada Mesir. Dia bersama dengan ibunya, ayahnya dan isterinya dan beliau sendiri membawa Bible. Dan setiap orang membawa Bible yang berbeza-beza, versi yang berbeza.
Muhammad membawa Al-Quran. Lalu Yusuf SD bertanya pada Brother Muhammad, "Wahai Brother Muhammad, versi Quran mana satu yang kamu bawa?" Lalu Brother Muhammad menyatakan, "Kami hanya ada satu Quran, tidak ada versi yang berbeza-beza." Yusuf isi terkejut sebab dalam Bible mereka ada versi yang berbeza-beza. Mereka ada King James Version, mereka ada New International Standard, New International Version, Good News Bible, dan uniknya setiap versi ini berbeza antara satu sama lain. Apabila Yusuf Isti melihat Al-Quran hanya ada satu versi, dia teruja. Dan disitulah terbuka hatinya untuk menerima memang benar inilah kitab wahyu yang akhirnya menyebabkan beliau memeluk agama Islam. Dan daripada sepanjang sejarah tuan-tuan sekalian, ramai umat Islam yang menghafal Al-Quran kulit ke kulit, dan kita tidak bimbang sekiranya seluruh Al-Quran yang ada sekarang ini dibinasakan, kita masih boleh menulis Quran yang baru sebab ramai di kalangan umat Islam yang menghafal Al-Quran. Jadi dengan cara ini Allah tetap menjaga keaslian Al-Quran, dan ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran di mana Al-Quran tetap terjaga isi kandungannya seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.